sahur itu dah macam makan dua kali makanan. Buka tu macam buka tu macam food hunting lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang ke Sembang Santai Ismanilai. Kepada subscribers, terima kasih kerana subscribe channel kami. Jangan lupa tekan butang like, komen, share dan tekan butang loceng, insya-Allah. Okey, bersama kita hari ini ialah pengarah Institut Ulama Al-Juwaini yang akan kita bersama bincangkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempena dengan Ramadan untuk kalian, insya-Allah. Okey Ustaz. Kita perkenalkan Ustaz Syamil. Ustaz Syamil daripada Institut Ulama Al-Juwaini. Okey Ustaz, kalau kita nak cerita pasal Rasulullah di bulan Ramadan kan Ustaz kan? Sebenarnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Apa amalan-amalan yang Rasulullah lakukan, dan kalau ada doa-doa khusus Ustaz? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi. Terima kasih kepada saudara Hafizi selaku host pada dan moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Jadi mengenai soalan yang pertama sekali kita kena tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kebanyakan para abad sebelum baginda alaihi salatu wasallam, di antara ibadah utama mereka adalah puasa. Hanya mereka ini Rasulullah SAW itu sendiri puasa setiap Isnin dan Khamis. Kan maknanya di antara adat kebiasaan mereka adalah berpuasa. Jadi di bulan Ramadan ini bukanlah benda yang pelik. Dan cumanya amalan-amalan Rasulullah SAW di bulan Ramadan dia lain macam sikit. Dan kenapa? Kerana Rasulullah SAW pada ketika bulan Ramadan ini Jibril turun untuk bertadarus dengan Rasulullah, mengulang kaji ataupun istilahnya murajaah Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW seolah-olah menyaksikan rahmat Allah Taala itu turun terlalu banyak, sampaikan Rasulullah SAW sebelum ini pemurah, tetapi Ramadan lebih pemurah. Lagi pemurah. Jadi kalau kita tengok amalan-amalan Rasulullah dalam bulan Ramadan ini, ataupun kalau kita kata amalan ketika berpuasa, adalah perkara-perkara mungkin yang biasa kita dengar. Rasulullah SAW melewatkan sahur, disunatkan melewatkan sahur, tapi lewat sahur ini mungkin ada setengah-setengah ingatkan 5 minit sebelum azan kena makan. Tak. Sebenarnya waktu imsak tu sendiri adalah waktu yang kena berhenti. Sebab di antara imsak tu kita kata 10 minit kan, kerana ada hadis Nabi SAW yang menceritakan bahawa Rasulullah SAW selepas sahur ada baca lebih kurang 30 ayat barulah azan. Maknanya 30 ayat ni lebih kurang 10 minit lah. 30 ayat Quran. Yang lebih kurang mungkin 3 muka surat, lebih kurang gitu. Kan baru azan. Maknanya kat situ ada sunnah imsak tu. Bukan orang kata imsak yang kita guna kat Malaysia ni bid'ah. Jadi melewatkan sahur tetapi bukan terlalu lewat. Sebab kalau terlalu lewat takut-takut tak sempat nak minum air, tak sempat nak buat apa benda, persiapan supaya rasa tekak tu selesa, tiba-tiba dah azan, jadi tak sesuai. Kemudian yang kedua kita dapat lihat antaranya adalah berniat sebelum fajar. Kena niat. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada puasa bagi barang siapa yang tidak berniat sebelum terbitnya fajar. Jadi sebelum subuh kena niat. Dan juga antaranya lagi adalah Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan ini sangat banyak bersedekah. Kan, kerana macam saya sebut tadi adalah Rasulullah SAW seorang yang sangat pemurah, tetapi bila datangnya bulan Ramadan kana ajwada min rihil mursalah, maknanya lebih pemurah lagi daripada angin yang bertiup. Maksudnya angin yang bertiup ni kena kat semua orang. Jadi dia lebih lagi dahsyat dia punya sedekah kena pada semua orang. Dalam masa yang sama Rasulullah SAW pun menganjurkan para sahabat untuk tidak bergaduh, tidak bertengkar dan seumpamanya, berjidal dan seumpamanya, tidak mengucapkan kata-kata yang kesat. Itu adalah anjuran Rasulullah kepada kita, dan dia apatah lagi baginda alaihi wasallam lagilah menjaga perilakunya dan perihalnya. Dalam masa yang sama kita dapat lihat ketika Ramadan Rasulullah SAW, dan juga inilah yang dilakukan oleh para sahabat dan juga tabi'in serta salafus salih selepas itu. Dalam bulan Ramadan mereka memperbanyakkan, di dalam bulan Ramadan pada waktu siang memperbanyakkan duduk di masjid. Iktikaf di masjid. Abu Hurairah mengatakan nahfadzus siyamana, kita menjaga kita punya puasa, duduk kat masjid. Sebab kalau duduk kat luar boleh jadi cakap benda-benda yang buatlah benda-benda yang harus ataupun benda-benda yang tidak berfaedah. Duduk masjid, iktikaf dapat, boleh bertasbih, boleh baca Quran dan seumpamanya. Jadi melazimi masjid itu juga adalah salah satu bagaimana baginda dan juga para sahabat menggunakan waktu-waktu di bulan Ramadan ini. Jadi mungkin kita tengok antara lagi mungkin kita tengok Rasulullah SAW bersahur dengan sederhana dan berbuka puasa juga dengan sederhana. 3 biji kurma, dia kata 7 biji kurma dengan air susu. Maknanya sederhana. Dia bukannya kalau kita hari ini kita boleh lihat
seolah-olah sahur itu dah macam makan dua kali makanan. Buka tu macam buka food hunting, tu macam food hunting lah. Kan, jadi itu tidak menepati. Kalau sekali-sekala tak apalah, sekadar nak menzahirkan kegembiraan. Tapi kalau setiap hari macam tu, seolah-olah tidak menepati semangat Ramadan. Kerana Ramadan ini memang dicipta untuk kita lupakan perut kita. Bukannya lupa ingat lupa. Jadi mesti supaya apa? Supaya waktu itu ataupun ketika berbuka puasa dengan sederhana boleh digunakan untuk cukup untuk qiyamul lail, cukup untuk solat tarawih. Kan? Jadi begitulah mungkin kita tengok sedikit sebanyak bagaimana Rasulullah SAW mengajar ataupun menunjukkan kepada kita cara berpuasa dengan yang lebih hidup ataupun lebih kuat dia punya kesan dia. Dan ada doa-doa mengenai doa tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang aku nak doakan sekiranya aku kena pada Lailatul Qadar. Rasulullah SAW mengatakan quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, iaitu ya Allah, engkau ini yang maha pengampun, cintakan keampunan, maka ampunkan aku. Itulah doa yang warid daripada Rasulullah SAW mengenai khusus di dalam bulan Ramadan. Jadi kita perbanyakkan doa ini kerana bulan Ramadan ini kita boleh katakan satu stesen yang terbesar dalam hidup seorang Islam. Dan kita ada stesen penghapusan dosa pada solat, solat 5 waktu. Ada stesen penghapusan dosa dalam solat Jumaat. Ada stesen penghapusan dosa dalam umrah, dan ada stesen penghapusan dosa dalam Ramadan. Ini tahun yang paling besar sekali. Jadi rebut peluang ini, sebab itu kena minta Allah ampunkan kita di dalam bulan ini. Okey. Tu kalau amalan-amalan tu di siang hari lah, kan? Ya. Tapi kalau di malam hari, apa pula amalan-amalan Rasulullah? Bagaimana Rasulullah tu Rasulullah dan para sahabat menghidupkan malam dia? Di malam hari tidak tidur langsung ke macam mana? Di malam hari kita tidak asing daripada masyarakat kita sekarang ni pun. Maknanya di malam hari kita ada solat tarawih. Walaupun solat tarawih ini, nama tarawih itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Ulama selepas itu yang menamakan, maknanya Khulafa ar-Rasyidin menamakan kerana adanya rehat di antara dua rakaat itu. Tetapi maknanya nak kata mereka menghidupkan malam dengan apa cara sekalipun. Secara umumnya mereka menghidupkan malam dengan solat. Rasulullah SAW bersama dengan sahabat pada awal-awal Ramadan solat 2-3 kali, kemudian tak solat dengan sahabat, tetapi solat di rumah pula. Kerana apa? Takut diwajibkan wajib solat tarawih itu bersama dengan sahabat. Jadi zaman Sayyidina Umar tambah pula, Sayyidina Umar meminta untuk Ubay bin Ka'ab mengimamkan solat 20 rakaat. Kan 20 rakaat dan 3 rakaat witir. Selepas Sayyidina Umar pula 39 rakaat. Maknanya 36 rakaat tarawih dan 3 witir. Jadi kita tengok 8, Rasulullah buat 8. Sayyidina Umar buat 20. Selepas itu zaman Imam Malik 36. Macam mana jadi gitu? Jadi ulama melihat seolah-olah di situ supaya menyamai tempoh 8 rakaat Rasulullah. Kerana Rasulullah SAW apabila solat 8 rakaat pertama, kadang-kadang ada satu rakaat Rasulullah kadang baca sampai 3 juzuk. Kadang ada 5 juzuk. Kan seperti dalam hadis Huzaifah bin Al-Yamani duduk belakang Rasulullah SAW untuk qiyamul lail, kemudian Rasulullah baca surah Al-Baqarah, sambung Ali Imran, sambung An-Nisa, sampai An-Nisa 5 juzuk setengah. Lebih kurang lah 5 juzuk 5 muka surat. Lebih kurang barulah Rasulullah rukuk. Rukuknya pula lebih kurang sama panjang macam qiyam. Kemudian sujud pula lebih kurang sama macam rukuk. Jadi berapa lama tempoh tu? Paling kurang 3-4 jam. Jadi sebab itu kenapa rakaat itu dipanjangkan untuk seolah-olah menyamai sunnah. Mungkin tak semua larat 8 rakaat 3 jam. Kalau kita makin mana masjid yang paling cepat tu yang kita pergi. Itu kita punya kemampuan lah. Jadi saya nak kata kita bukanlah nak khilaf isu 8 ke 20 ke ataupun kat mana, tetapi masing-masing kemampuan masing-masing. Cumanya 20 rakaat itu adalah di dalam pandangan mazhab yang paling kurang 20 lah dalam tarawih, namanya tarawih itu. Kan sebab itu paling dekat, lebih dekat dengan panjangnya tempoh. Walaupun kita bukan 20 rakaat full, maksudnya dia bukan isu suku pun dah habis. Bukan isu rakaat tu, tapi isu panjangnya. Panjang tu. Sebab itu qiyam ni maksud dia adalah berdiri di hadapan Allah SWT. Itu yang kena panjang. Bukannya kita orang Melayu ni suka sujud. Sujud pun betul kan? Kan 3 rukun panjang dalam solat ni, qiyam, rukuk, sujud. Kita nak sujud lama, tapi sebenarnya Allah nak kita qiyam lama. Qiyam lama itu yang paling sebab waktu qiyam tu kita baca Quran. Allah suka hamba dia bertakarub dengan dia dengan apa yang diturunkan, Al-Quran. Kalau panjang Ustaz, dia qiyam, maksudnya dia tak tidur. Okey, kat situ kita tengok maknanya kalaulah solat tarawih, kerana solat tarawih itu selepas Isyak. Solat Isyak tarawih ada, qiyam pun ada juga. Jadi qiyam pun dia kena tidur sebab nak solat tahajud tu qiyamul lail kan. Jadi selepas solat tarawih tidurlah sekejap. Bangunlah pula pukul 3 pagi ke, pukul 4 ke, qiyamul lail pula. Begitu. Jadi Rasulullah SAW solat bersama sahabat itu adalah solat
selepas Isyak, itu namanya tarawih yang kita guna sekarang. Kemudian solat tahajud pun ada solat lagi. Kan kalau sesiapa daripada selepas Isyak sampailah subuh dia solat itu pun tak ada masalah, itulah dia punya qiyamul lail dia. Kan itulah Tapi kalau dia tarawih 8 rakaat dia tidur, kemudian dia bangun subuh dengan imam tu pun dikira qiyamul lail. Itu dikira mendapat pahala. Mendapat pahala. Lain dengan orang yang ada orang tanya saya juga, dia kata ustaz saya ni solat 8 rakaat je tapi solat Isyak dengan imam, solat subuh dengan imam, dapat pahala, dapatlah pahala qiyamul lail. Tapi siapa yang solat Isyak sampailah imam tu habis witir dan dapat 1 qiyamul lail. Dapat satu qiyamul lail penuh. Solat subuh pula dapat lagi 1 qiyamul lail, jadi 2 kali qiyam lah. Macam 2 malam lah, ibarat 1 malam 2 kali malam, 2 kali qiyam. Itu begitu. Okey, kalau di siang hari Rasulullah ada ibadah dia, ada amalan dia. Kalau di malam hari pun ada melakukan qiyamul lail, tarawih dan sebagainya. Tapi kalau cerita-cerita kisah-kisah para sahabat dan Rasulullah tu berperang, masa tu Rasulullah berpuasa ke tak? Ada diriwayatkan bahawa Rasulullah menyeru para sahabat untuk berbuka puasa. Dan adapun Rasulullah SAW tak menyebut adakah dia berbuka puasa atau tidak. Kerana Rasulullah SAW ini berpuasa sampai orang cakap dia tidak berbuka. Maknanya nak kata kerana Rasulullah SAW pernah ada orang tanya, boleh aku nak seolah-olah nak mengikuti amalan Rasulullah SAW. Dia kata kamu takkan mampu, kenapa? Kenapa innama yut'imuni rabbi wa yasqin, aku ini diberi makan oleh Tuhanku dan diberi minum. Maknanya Rasulullah ni dia ada satu keadaan khusus. Jadi untuk Rasulullah tidak disebutkan sama ada dia berbuka puasa atau tidak. Tetapi untuk para sahabat, Rasulullah mengatakan sekarang ini adalah hari perang, maka pergilah berbuka puasalah kamu. Tetapi tidak tunjuk di situ Rasulullah sendiri berbuka ataupun tidak. Semuanya kita secara umum hukum adat kita pun mengatakan ketika berperang, ketika berpuasa kita tak berapa kuat, maknanya nak angkat pedang, nak apa benda semua kan. Jadi itu pun satu sudut mengambil sebab, dan juga kita ada keuzuran untuk berbuka puasa dan maslahat yang jelas. Kerana ada ketika perang Fatu Mekah, apabila sahabat-sahabat ada segolongan berpuasa, ada segolongan yang berbuka. Yang berpuasa ni tak larat nak buat kemah, nak kemah-kemah barang ke, nak buat benda. Yang berbuka puasa ni lah yang buat semua benda. Jadi Rasulullah mengatakan orang-orang yang berbuka puasa hari ni dia dapat pahala lebih. Kerana apa? Kerana dia servekan kawan dia yang dia coverkan kawan dia yang berpuasa ni. Jadi kat situ ada anjuran untuk berbuka puasa ketika peperangan. Begitulah. Okay, kalau masa tu Rasulullah berperang, kita pula kalau puasa ni kita cepat ngantuk. Kalau mengantuk, mimpi tu boleh kerana rindu Rasulullah, boleh bertemu Rasulullah ke tidak dalam mimpi? Ataupun sebenarnya manusia ni yang Muslim ni boleh bertemu Rasulullah secara sedar ni sebab rindunya pada Rasulullah kan. Dalam isu mimpi bertemu Rasulullah SAW, saya rasa itu tidak ada isu lah. Tidak ada isu kerana tidak ada siapa yang menafikan boleh bertemu Rasulullah di dalam mimpi. Tetapi di dalam melihat secara sedar ini, itu ada beberapa pandangan. Kita boleh kata ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh kerana bertentangan dengan Rasulullah sudah meninggal dunia. Jadi macam mana kita nak tengok dia hidup dan seumpamanya. Jadi saya rasa pertama sekali perkara melihat Rasulullah SAW secara sedar ini tidak ada apa-apa dalil yang mengharamkan, tidak ada apa-apa perkara yang menghalang. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW, ini tidak mustahil kerana Rasulullah SAW pernah bertemu Nabi Ibrahim, pernah bertemu Nabi Musa. Nabi Musa dah meninggal dunia. Macam mana boleh bercakap ketika Isra Mi'raj? Berapa kali ulang-alik kan? Aku dah jumpa Bani Israel berapa kali, kau cuba naik jumpa Tuhan minta diskaun. Kan? Maknanya itu adalah perbualan yang real. Kan? Jumpa Nabi Ibrahim kata bagi salam dekat umat kau daripada aku. Jadi dan Rasulullah mengimamkan para anbiya. Habis apa yang diimam tu? Hantu ke? Kan? Itu adalah para anbiya. Kan? Cumanya adakah dia adalah roh yang dan seumpamanya itu perbahasan je lah, sebab jasad-jasad mereka memang tidak muncul balik. Tetapi alam roh mereka, para anbiya ini, mereka berada di alam barzakh. Alam barzakh ini dia bukan macam alam kita. Alam kita ni boleh kata alam apa nama? Alam material lah. Kan? Alam material yang kita boleh pegang, kita boleh nampak, kita boleh bau benda semua kan. Adapun Rasulullah SAW sekarang ini berada di alam barzakh. Dan alam barzakh ini Allah boleh izinkan sesiapa daripada kalangan makhluknya untuk diizinkan bertemu. Dan boleh hatta boleh bersembang pun. Kan? Jadi apa beza dia? Beza dia adalah syariat telah putus. Agama telah lengkap. Datangnya Rasulullah, kalaulah seorang itu mendakwa jumpa Rasulullah, dia tidak jadi sahabat pun. Yang pertama. Yang kedua, dia tidak boleh menambah apa-apa yang di dalam agama. Habis itu apa tujuan kalau dia jumpa Rasulullah? Sama je macam dalam mimpi. Jumpa Rasulullah dalam mimpi, Rasulullah bagi tahu khabar gembira, Rasulullah beri petunjuk sekian-sekian, bagi pandangan sekian-sekian. Itu adalah sebagai satu bentuk karamah ataupun satu bentuk kemuliaan yang Allah beri kepada dia.
akan menambah apa-apa syariat. Tidak akan menambah apa-apa syariat, tidak mengubah apa-apa yang telah jelas dalam syariat. Kerana syariat ini berdiri di atas asas yang paling kukuh sekali, periwayatan yang adil, dan atas dasar pemindahan daripada ulama, daripada salafus soleh kepada kita dengan beratusan jutaan manusia sampai kepada kita, Al-Quran yang ada telah lengkap dan seumpamanya. Jadi mustahil tiba-tiba datang seorang aku mimpi Rasulullah kata Quran sekarang tak betul. Mustahil benda tu adalah satu benda yang, kalau ada pun orang yang datang bagi tahu bahawa dia telah bertemu Rasulullah sekian-sekian ataupun kita ni sebagai orang yang dengar tu nak percaya atau tidak? Okey, mengenai kita percaya atau tidak, kita kena lihat adakah dia itu boleh dipercayai in the first place. Kita kena guna kaedah ulama hadis atau ulama jarah wa ta'dil yang mengatakan adakah seseorang ini periwayatannya boleh diterima. Adakah dia seorang yang adil? Adil ini maknanya dalam erti kata dia tak pernah dikenali sebagai orang yang scam, tidak juga dikenali sebagai orang yang fasik, ataupun adil juga pernah ada orang iktiraf dia adalah seorang wali atau dia seorang yang memang tak pernah menipu. Dalam masa yang sama dia dhabit ini tak pernah terlupa. Dia ingat semua benda apa yang dilalui. Dan ada dua-dua ciri ni, maka tidak ada masalah untuk kita menerima khabarnya. Sebab itu yang isu di dalam orang jumpa Rasulullah ni bukannya apa yang dinampak itu. Isu yang lebih besar dia adalah siapa yang tengok tu. Siapa yang melihat itu, iaitu kepribadian orang yang melihat, susuk tubuh orang tu. Itu menjadi perkiraan kita boleh terima atau tidak kata-kata dia. Adapun dari sudut dia boleh tengok atau tak boleh tengok, itu ada pandangan yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Kalau kita kata boleh pun tak semudah-mudah untuk kita terima periwayatan ataupun perkhabaran dia, kerana ia tertakluk kepada syarat-syarat tadi. Tapi banyaklah kerja nak kena buat, nak kena semak. Banyak kerja nak kena buat, banyak kerja nak kena sebelum semak. Kita kata ya dia tu betul. Jadi senang kata kita tak payah ambil pot. Maksudnya kadang-kadang ada orang kata saya dah nampak Rasulullah, so tak apalah, itu rezeki kau dah. That's it lah. Itu sajalah. Tak pergi lebih daripada tak boleh maka kau ni adalah wali ke apa benda ke benda, kita tak tahu sebab kita pun tak tahu siapa dia. Kita pun tak tahu siapa dia. Lagi-lagi tiba-tiba kalau dia bawa ajaran-ajaran yang ataupun perkara-perkara yang mengarut, contohnya kena lari ke masuk hutan ke apa benda ke. Kadang-kadang benda tu benda yang tak masuk akal. Perkara yang sangat bercanggah dengan tapi umat Melayu dia cepat sangat kagum Ustaz dengan perkara-perkaranya tu. Kadang-kadang perkara-perkara ni sebab kita ni nak express tau. Kita nak belajar agama dengan cepat. Kita nak, sebab tu kita senang kena tipu dengan skim-skim cepat kaya benda semua. Kita pun nak cepat dapat syafaat Rasulullah, nak cepat. Sebenarnya tak ada benda cepat. Semua benda melalui satu proses yang panjang. Sebab itu hadis Nabi SAW bila mengatakan kalaulah ada salah seorang daripada kamu ada biji benih, tiba-tiba nak kiamat, kena buat apa? Tanam juga biji benih tu. Bukan tunggu hidup. Sebab apa? Sebab isu dia macam nak kiamat tapi dah kiamat ke belum? Kiamat ke tidak tu bukan kerja engkau. Kerja engkau ni buat kerja. Nak kata sebenarnya kerja kita ni panjang. Bukannya nak kiamat ada shortcut untuk nak cepat jumpa Allah, tidak. Dia akhirnya benda tu dia adalah satu kerja yang jauh atau kerja yang panjang, kerja yang besar. Dia bukan benda-benda yang shortcut ni. Okey Ustaz. Tapi kalau kita ialah bulan Ramadan, kita pun tanya-tanya Rasulullah punya Ramadan bagaimana, sahabat macam mana, perang Rasulullah macam mana. Kalau betul-betul rindu juga Rasulullah, rindu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ustaz. Macam mana kita nak jumpa Rasulullah? Kalau tak dapat di dunia pun lah, di akhirat tu macam mana? Di akhirat tu macam mana? Mimpi mungkin tak dapat lah kita ni biasa kan. InsyaAllah boleh dapat. InsyaAllah. Ada tips orang nak kata nak jumpa Rasulullah dalam mimpi. Antaranya tidur dalam keadaan berwuduk. Kemudian baca beberapa baca doa tidur, dan duduk sebelah Riyadhus Salihin, baca beberapa hadis dalam Riyadhus Salihin. InsyaAllah malam tu boleh jumpa Rasulullah. Riyadhus Salihin yang Imam Nawawi tu lah. Jadi benda tu pun kata ulama boleh baca dalam bahasa Melayu lah. Bacalah bahasa hadisnya dan fahamlah hadisnya kan, InsyaAllah boleh jumpa kan. Itu satu sudut, satu tips lah. Banyak tips-tips lain. Kemudian nak bersama dengan Rasulullah di akhirat. Secara umumnya kita hari kiamat kita akan semua orang akan nampak Rasulullah. Nampaklah dan kenal dan mengenali Rasulullah SAW. Di hari akhirat kerana hadis syafaat, Rasulullah memberi syafaat. Kita tahu siapa yang orang akan berkumpul di sekeliling siapa. Kita akan nampak Rasulullah SAW. Dalam masa yang sama, untuk bersama dengan Rasulullah SAW di akhirat maknanya dalam erti kata bersamanya di syurga. Yang pertama ada hadis daripada Sahih Muslim yang mengatakan bahawa ada seorang lelaki bertemu Rasulullah SAW, mata sa'ah, bilakah hari kiamat? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ma'adat telah, apa yang kau prepare untuk hari kiamat. Kemudian lelaki itu berkata, aku tak menjadikan apa-apa yang besar melainkan aku mencintai Allah dan Rasul. Jadi Rasulullah SAW mengatakan maka seseorang itu bersama dengan siapa yang nak cinta. Jadi kita kena cinta yang pertama sekali, cinta Rasulullah SAW. Yang kedua, cinta tak cukup. Itu satu hadis cerita pasal cinta. Kemudian ada satu hadis lain pula
daripada Rabi'ah Al-Aslami kan. Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, dia salah seorang orang yang selalu berkhidmat pada Rasulullah SAW, ambil wuduk apa semua kan, bawa air wuduk untuk Rasulullah berwuduk dan seumpamanya. Kemudian Rasulullah tanya kepada dia, kau mintalah apa saja, aku boleh doakan untuk kau. Kemudian dia fikir-fikir, dia kata, Rasulullah, aku nak minta satu benda dia. Apa dia? As'alu murafaqataka fil jannah. Aku minta nak mengiringi kau di syurga. Maknanya nak jadi kau punya second man lah. Second man ke atau apa benda lah, tapi ada dekat lah kan. Kemudian Rasulullah tengok dia, fa'inni aw ghairu dzak, adakah itu saja? Ada benda lain ke? Kata itu saja. Kalau macam tu Rasulullah kata, maka fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kau kena tolong aku untuk diri kau punya wish ni, kau punya doa ni, supaya apa cara nak tolong? Banyakkan sujud. Kenapa begitu? Kalau kita cuba kaji, sebab Rasulullah SAW kedudukan ni seolah sangat tinggi. Kita ni manusia-manusia biasa ni, sahabat itu pun dah level tu, kita ni apa tak jauh lagi. Banyakkan sujud solat kepada, mana solat supaya apa? Mendekatkan makam kita dengan seolah-olah lah satu track lah dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW dia scan sahabat dulu. Dia scan, tak cukup syarat lagi, kau kena banyak solat lagi, baru boleh join the group, gitu ibaratnya. Jadi kita pun nak kata kita kena ikut macam mana sahabat hidup, macam mana sahabat dan juga salafus soleh mencintai Rasulullah SAW, lalu mereka boleh bersama Rasulullah SAW. Satu poin penting yang saya rasa ada tambahan masa kan, tak apa boleh teruskan kan, iaitu apa yang ulama buat untuk Rasulullah kekal hidup sekarang ini. Pertama, ulama menulis mengenai Rasulullah, antaranya Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Tirmizi, Abu Isa Tirmizi. Dia menulis mengenai sifat-sifat Rasulullah SAW dan penghujungnya macam mana nak tengok Rasulullah dalam mimpi. Maknanya sampailah supaya apa yang disifatkan itu sama dengan apa yang dilihat. Itu satu. Yang kedua, mereka menghimpunkan segala hadis-hadis. Seolah-olahnya, kenapa? Kalau ada tulis, ada hadis segala benda, ribuan hadis, puluhan ditulis. Imam Bukhari tulis, ni Muslim tulis, Nasa'i, Ibnu Majah, Muwatta semua. Seolah-olah apa nak mengatakan, walaupun Rasulullah SAW sudah wafat, tetapi kata-katanya, perilakunya, arahannya, cara hidupnya, apa yang dia buat bagi Nabi SAW, apa yang dia makan, apa yang dia pakai, supaya seolah-olah menggambarkan kepada umat selepas-selepas itu bahawa inilah dia Rasulullah. Seolah-olah nak mengatakan walaupun sudah wafat, dia masih hidup. Jadi ulama ini mereka cuba menghidupkan susuk tubuh bagi Nabi SAW di dalam umat ni, seolah-olah sentiasa ada sampai sekarang. Jadi kita pun jangan rasa malas nak baca mengenai Rasulullah. Bukan setakat rindu je. Kita kena betul-betul serius lah nak kenal. Nak kenal, buka hadis, buka sikit kitab sirah, cuba menghayati, masuk tadabbur. Kena hidup macam mana Rasulullah hidup. Kena hidup macam sahabat hidup dengan Rasulullah. Kena memang bayangkan. Dengan begitulah baru boleh mudah-mudahan dapat nampak depan mata. Kita malas tapi nak bersama Rasulullah. Itu masalah kita. Nak express. Itu berangan lah. Itu berangan insya-Allah. Mudah-mudahan lah Allah mudahkan. Insya-Allah. Kita punya pertemuan dengan Rasulullah di dunia dan di akhirat insya-Allah. Allahu a'lam. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Syamil Isa daripada Institut Ulama Juwaini atas perkongsian hari ini. Kita harap ianya menjadi satu pengajaran kepada semua yang melihat atau mendengar kita punya sembang santai hari ini. Jangan lupa tuan-tuan untuk like, komen, share dan tekan butang loceng. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku